Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share berkenaan dengan satu review buku yang saya baca daripada Maristan.org, yang merupakan salah satu NGO yang sekarang ni diorang ada buat Circle Community of Palestine, yang mana diorang mengupas kesan ataupun isu kesihatan mental yang terjadi di kalangan kelompok orang Palestin dan juga orang Muslim secara amnya lah. Maksudnya kesan genosid di Palestin tu, apakah kesan dia pula kepada kita yang di sekeliling Muslim secara amnya dan juga kepada orang Palestin tu lah. So buku ni pada saya dia merupakan salah satu buku yang terbaik lah kalau kata kita pertama kali nak tahu tentang isu Palestin ataupun kita nak mengupas berkenaan dengan isu kesihatan mental juga. Sebab apa? Sebab buku ni dikarang ataupun disusun oleh psikologis dan professionals dalam bidang psikologi yang juga ada idea berkenaan dengan Islamic perspektif macam Dr. Rania Awad dan ramai lagi lah. So daripada buku tu, penulisan dia memang sangat ringkas. Buku tu bernama A Mental Health Guidebook for People Who Concerned About Palestine. Lebih kurang macam itulah. Saya akan letak saya dah letakkan di belakang background ni, so korang boleh nampak nama penuh buku ni. So dia daripada Maristan.org. Dia ada available di Facebook diorang. Maksudnya diorang sertakan link dan korang boleh download secara free. So pada saya buku ni memang wajiblah dibaca oleh semua orang, terutamanya orang Muslim lah. Sebab dalam buku ni dia bukan sahaja menceritakan tentang isu kesihatan mental, tapi dia ada sumber-sumber, contohnya macam hadis, quote Al-Quran, dan dia macam complete guidebook. Contohnya dia pada page yang pertama tu dia orang menceritakan berkenaan dengan kesan kesihatan mental yang berlaku terhadap orang Palestin. Contohnya macam dia ada explain berkenaan dengan transgenerational trauma, yang mana dia merupakan kesan daripada trauma yang berterusan dan menyebabkan trauma tu boleh di-inherit dalam jin diorang. Kerana anak-anak diorang sebagainya boleh dapat kesan daripada transgeneration trauma tu. Dan kemudiannya keduanya pula adalah berkenaan dengan continuous trauma. So diorang ceritalah keadaan yang macam mana di Palestin tu sentiasa orang kata ada berlakunya perkara yang diorang sentiasa macam violence semua tu kan akan berlaku secara berterusan. Dia bukan jadi PTSD dah. Kalau PTSD tu post traumatic stress disorder, dia adalah kesan apabila satu trauma tu dah berlaku, dia kesan selepas tu kan, sebab tu dia namakan post. Tapi yang dekat Palestin ni kita tak boleh katakan dia sebagai salah satu PTSD. Dia akan jadi suatu perkara yang dipanggil continuous trauma, sebab benda tu bukan saja berlaku in the past, tapi dia akan berlaku in the future. Maksudnya expected. Macam contohnya keadaan sekarang ni kan, macam diorang ada constant bombing. Okay, so after several days diorang masih lagi ketakutan dan orang kata apa, tahu akan berlaku lagi kesan tu, perkara yang sama kan. So benda tu dia kata penulis ni kan, dia akan menjadi salah satu yang dipanggil continuous trauma. Lepas tu untuk kita pula yang melihat ni, dari segi kesan yang kesan besar terhadap kesihatan mental adalah yang dipanggil survivor's guilt dan juga secondary trauma. So survivor's guilt ni adalah kepada sesiapa kesan kepada sesiapa saja yang mengalami trauma ataupun loss kan, ataupun dia macam kita lah sekarang ni, kita duduk kat sini kita macam sihat walafiat, anak semua sihat, tapi kita tengok anak-anak di Palestin semua dizalimi, orang perempuan, orang lelaki di sana kan, secara amnya constant bombing dan sebagainya. Benda tu menyebabkan akan ada survival guilt kepada kita. Dan juga kalau diorang lagi lah, kalau antara diorang, okay, let's say kalau kata ada satu family tu semuanya meninggal kecuali seorang kan, so benda tu pun akan terpalit pada diri diorang.
dan juga kita lah. Dan kemudiannya yang keduanya adalah secondary trauma, iaitu trauma yang kita melihat ketika kita melihat kezaliman yang berlaku kepada orang lain, kan sifat empati yang ada pada dalam diri kita tu akan menyebabkan kita ada orang panggil vicarious trauma, iaitu perasaan empati melihat kesusahan ataupun suffering seorang lain, dan juga compassion fatigue, kalau yang ditulis dalam buku tu lah. So benda-benda macam ni dia explain tau, dan kita pada saya perlulah sangat ambil tahu, sebab kesan yang berlaku dekat orang Palestin tu dia akan bagi efek kepada diri kita. Dan juga kita kena sedar bahawa orang Palestin sangat perlu dibantu, sebab kesan kesihatan mental terhadap dia orang tu sangat-sangat besar. So at the same time, dalam buku ni juga saya suka sebab dia bagi kita references terhadap talk-talk yang boleh membantu kita, especially dalam perspektif Islamik. So maksudnya macam macam mana kita nak berhadapan, kan kita ada perasaan yang macam-macam kan bila berlakunya kes genocide ni kan. Kita rasa marah, kita rasa sedih, kita rasa helpless, tapi at the same time dia adalah kupasan-kupasan daripada ustaz-ustazah yang faham keadaan kesihatan mental, dan dia orang bagi guideline bagaimana untuk membantu diri kita, sama ada dari segi ayat-ayat Quran yang membantu, dia orang ada listkan dalam buku tu. Lepas tu solat dan counselling, dan dia orang validate bahawa apa yang kita rasai ni kan, keterpurukan perasaan yang kita rasa tu adalah satu benda yang validated, tapi kita kena cari cara macam mana nak mengurusi dan menjadikan dia satu perkara yang boleh memberi outcome yang baik kepada diri kita. Itu dah dia. So Assalamualaikum, sampai dekat tu dulu, dan saya harap korang cepat-cepat grab buku ni. Kita tak tahu bila masa Facebook apa ke nak block Maristan.org ni, tapi buku ni memang perlu setiap rumah ada pada saya. So selamat membaca, dan moga korang pun boleh mendapat manfaat, dan boleh sebar-sebarkanlah video ni untuk manfaat bersama, dan jangan lupa like dan share, juga follow saya ya. Assalamualaikum.